Bismillahirrahmanirrahim. Ya tani Mustafa wa sa'iril anbiya wa mursalin liman kuntu qabin wa ya shaykhuna asrafuna wa bismillahirrahmanirrahim. Khususuna shaykhuna muslimin fatana wa shaykhuna Fatih. A'udzu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina kadaka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya rahimin. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa tawilna siratal mustaqim. Allahumma zakina man fahma nabiyyin hawzana siman la yaqdin qarabin mizina ma zakala fama yabiyasir wa ta'asya karim tumin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Aziz alim adada kulli harfin kitabu ila badi ila dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma iftah 'alaina fatahan fi rahmatik wa ansha'na rahmatak wa zakina masina ya dzal ikram. Allahumma ya man qul lil umuri kullaha hadih la yajru min kulluh ya fatah alim iftah 'alaina fatahan qariba fatah alim fatah alim. Allahumma tawassalni wa qultubi atini hatta wa mamatak wa dakhilni mudakhala sadikum wa akhrijni wa akhra sadikum ja'alni min dunka sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-muta'alliqani bijami'il mumkinati. Jadi kita sambung semalam masih kita berada dalam sifat iradah daripada sifat 20 tu. Itulah pertama sebab wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadith qiyamul nafsi wahdaniyah qudrah iradah. Jadi sifat iradah, qudrah dan iradah. Mana al-muta'alliqah ni yang bertakluk lah, keduanya bekerja takluk. Kita lepas semalam takluk tu maksudnya talabu sifati amrun zaidan ala qiyamiha bidzati. Talabu sifat menuntut sifat akan amrun zaidan, akan kerjaan yang lebih ala qiyamiha di atas adanya berdirinya ia sifat tu bidzati dengan zat. Jadi sifat kudrah dan iradah ni bertakluk dengan bijami'il mumkinati. Hanya bertakluk dengan segala mumkinat, segala perkara yang harus. Mumkinat situ adalah umur allati yajuzu wujuduha wa adamuha. Perkara yang harus, yang kira ada yang wajib, ada yang mustahil, ada perkara yang harus pada akal. Itu al-umuru, itu perkara-perkara allati yajuzu, yang haruslah oleh wujuduha, oleh adanya al-umur itu, wa adamuha, dan tiadanya perkara yang harus. Dia tidak bertakluk dengan perkara yang wajib seperti zat dan sifat Allah SWT, dan tidak juga bertakluk dengan perkara yang mustahil seperti syarik ataupun sekutu ataupun anak dan perkara lain lah, perkara yang mustahil bagi Allah SWT. Dah lepas lah, kita dah terangkan sikit semalam. Dan seterusnya adalah wal ilmu al-muta'alliqu bijami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Dan ilmu ni sifat yang seterusnya, yang mana kalau daripada sifat maknawiyah ni adalah sifat yang ketiga, qudrah, iradah
ilmu. Dan ilmu apa itu ialah ilmu yang mutaliku, ilmu yang sifat ilmu yang bertakluk bijami wajibati, dengan perkara yang wajib, wal jaizati, dan perkara yang harus, wal mustahilati, dan bertakluk juga dengan segala perkara yang mustahil. Jadi sifat yang seterusnya ialah sifat ilmu. Apakah yang dikatakan dengan sifat ilmu tu? Itulah sifat ilmu ni adalah sifatun lahu ta'ala, sifat bagi Allah SWT. Ana sifatun wujudiyatun qaimatun bi zati ta'ala. Sifatun wujudiyatun, yang masa wujudi, yang masa ada. Mana jika kalau dia bukan hijab, misalnya kita dapat melihat adanya sifat tersebut pada zat Allah Ta'ala. Lagi qaimatun, yang ada bi zati ta'ala, ada pada zat Allah SWT. Bukannya dia berasingan, bukannya sifat lain zat duduk berada, maksud tidak bersekali zat dan sifat, tapi dia bersatu, bukannya bercerai. Lagi tata'allaqu bi syai'i ala wajhil ihatah ala ma huwa bihi. Lagi ilmu ni mana yang tata'allaqu, yang bertakluk bi syai'i, dengan satu, ala wajhil ihatah, bertakluk dengan satu atas wajah, atas jalan ihatah, meliputi. Ta'ala mengetahui cara meliputi satu perkara, ala ma huwa bihi, di atas barang huwa bihi, atas barang yang itulah perkara setelah syai' itu, bihi dengannya, dengan ma, atas hakikat perkara itu dengannya, atas hakikat perkara itu dengannya. Macam mana hakikat benda tu, begitulah Allah tahu secara sebenarnya. Duna sabqi khafa'in, dengan tanpa terdahulu tersembunyi. Bukan kata sebelum ni orang tak tahu baru tahu. Itu bukan. Allah memang tahu daripada azali dan tiada tersembunyi pun satu pun pada ilmu Allah SWT. Jadi kata tadi ia bertakluk dengan perkara yang wajibat. Wajibat ni wujuban aqliyan, wajib dengan perkara yang wajib, yang bahasa akal, bukan yang wajib. Kita dah belajar kan hukum syarak, bukan wajib hukum syarak. Macam wajib semayang semua tu, itu wajib pada syarak, ni wajib pada akal. Ni wujuban aqliyan. Itulah wujuban aqliyan, perkara yang wajib apa? Itulah zat Allah SWT. Jadi mengetahui dengan zat Allah. Dia Allah Ta'ala tahu tentang zatnya sendiri. Kita tak tahu tentang zat Allah, macam manakah hakikat zat Allah, memang kita tak tahu, tak dapat tahu secara hakikatnya. Memang kita belajar sifat-sifat Allah SWT untuk kenal Allah Ta'ala. Dan juga sifat Allah Ta'ala, itulah perkara yang wajib. Zat Allah SWT wa sifatuhu, dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wajibat wal jaizat, dan Ta'ala mengetahui perkara yang jaizat, secara perkara yang harus. Maksudnya aklan, jaizat aklan, yang harus pada akal, bukannya perkara yang hukum harus. Tidur makan tu hukumnya harus. Dia Ta'ala tahu kan perkara yang jaizat, setiap perkara harus makhluk ni. Sama ada perkara tu yang harus tu maujudatan atau makdumatan. Sama ada perkara yang harus yang maujud, yang ada, ataupun benda yang makdum, perkara yang makdum, yang tidak tahu, yang tidak ada, pun Allah Ta'ala tahu. Walaupun benda tu tak ada lagi, benda yang tak ada.
Dan juga wal mustahilat, dan segala perkara yang mustahil. Tahu juga perkara yang mustahil. Nanti kan tenang lebih lagi lah. Seperti apa perkara mustahil? Seperti perkara sekutu Allah Ta'ala, ataupun anak dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala tahu bahawasanya perkara tadi, perkara mustahil itu adalah perkara yang mustahil ada. Memang maknanya perkara itu memang tiada, takkan ada selama-lamanya, tidak akan ada perkara tersebut. Dan Allah Ta'ala tahu apakah akan berlaku kalaunya adanya perkara tersebut. Kalau perkara yang mustahil itu ada, Allah Ta'ala akan tahu apakah yang akan berlaku akibatnya. Kalau ada pada mana, kalau ditakdirkan adalah, tapi benda tu memang tidak akan ada. Jadi maksudnya macam mana? Yang tahu tentang zatnya. Mana tahu bahawasanya zat dan sifatnya itulah qadim, misalnya yang qidam, yang lagi yang tiada bertempat, zat Ta'ala. Jadi tidak dikatakan zat Ta'ala tu di atas arash ke atau di bawah arash. Allah Ta'ala tahu zat Ta'ala tidak bertempat, dan mana zat Ta'ala tidak lalu atasnya masa, zaman. Itu pun Allah tahu. Dan sekali lah perkara yang berkaitan dengan zat Allah SWT. Dan kita dah tahu kan, bahawasanya zat Ta'ala mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terhingga. Jadi begitulah Allah Ta'ala tahu segala sifat-sifatnya yang tidak terhingga tu. Mana kita tak dapat nak tahu, tak akan mampu kita tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu segala sifat-sifat kesempurnaannya yang tidak terhingga itu. Kemudian jadi dan Allah Ta'ala tahu perkara yang kuliat dan juz'iyat. Perkara yang kuliat, perkara yang secara umum, dan juga perkara yang juz'i, perkara yang halus. Perkara juz'iyat seperti apa? Seperti Allah Ta'ala tahu bahawa ada pada bumi ni adanya gunung ganang, bukit bakau, ada pokok-pokok, ada tumbuhan. Itu panggil perkara yang kuliat. Dan Allah tahu perkara yang juz'iyat seperti apa? Seperti berapakah bilangan semut yang ada dalam muka bumi ni. Allah tahu. Berapakah bilangan pasir yang ada, berapakah bilangan pokok, berapakah bilangan daun-daun. Semua itu berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti wajiblah iktikad Allah tahu perkara-perkara yang kuliat dan perkara yang juz'iyat. Sebab itulah dihukumkan kufur puak falasifah. Mana mereka yang puak falsafah, antara pegangan, mana mereka yang berpegang dengan ni lah, dihukum kufur. Mana mereka antara pegangan sebagainya, mereka iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala tidak tahu perkara yang juz'iyat. Tak tahu perkara, tak tahu perkara yang halus, perkara bilangan pasir contohnya ada di muka bumi ni. Itu boleh membawa kekufuran. Siapa yang iktikad Allah tidak tahu perkara yang juz'iyat tu, perkara yang juzuk ataupun perkara yang halus ni lah. Mana puak falsafah ni mereka dihukum kufur ada kerana beberapa sebab. Antaranya iktikad mereka, maksudnya mereka yang beriktikad beginilah yang boleh yang dihukumkan sebagai kufur, iaitu mereka iktikadkan Tuhan tidak tahu perkara yang juz'iyat, dan mereka mengingkari dengan baharunya alam. Mereka kata alam ni qadim. Itu pegangan puak falsafah, mungkin falsafah yang mungkin Islam kot. Dan juga mereka mengingkarkan akan dibangkitkan segala jasad. Mereka kata jasad ni kita akan dibangkitkan dah. Sebab tu perkara yang seolah tak masuk akal kan. Mereka hanya berdasarkan logik akal semata-mata. Itu bahaya kalau kita hanya ikut akal kita semata-mata tanpa berpegang pada wahyu. Boleh membawa kepada kesesatan.
Jadi pada ilmu Allah Ta'ala ni, perkara yang gaib tu seperti perkara yang hadir. Perkara yang tak ada, tak nampak kalau kita yang tak tahu, yang tak nampak memang kita tak tahulah. Tapi Allah Ta'ala, perkara yang gaib tu sama seperti perkara yang hadir. Maksudnya tak ada sembunyi langsung pada ilmu Allah SWT. Dan tidak boleh juga kita kata ilmu Allah Ta'ala ni secara usaha. Ta'ala usahakan baru dapat. Macam ni, mana secara kasbi. Kasbi tu maksud hasil dengan cara usaha. Macam kita kena usaha baru kita dapat ilmu. Tidak gitu. Panggil cara kasbi, ataupun ikhtiarnya, ataupun bukan panggil badihi. Maksudnya ilmu yang hasil dengan segala tiba-tiba. Mesti hasil dengan cara uji kaji, ataupun maksud al-badihi, ilmu yang hasil pada segala agak takhmin dan juga tajribah dengan cara cubaan. Bukan gitu. Itu seperti itu makhluk. Contoh kita kata ilmu kata cahaya bulan itu diambil daripada cahaya matahari. Itu panggil antara ilmu badihi. Mana dia tak perlu pada nazar, pada tilikan, tapi dia merajak kepada agak kan. Kita tengok, kita boleh agak cahaya bulan ni ambil pada cahaya matahari, merajak pada takhmin. Itu pun bukan gitu ilmu Allah SWT. Dan bukannya ilmu Allah, ilmu nazari kita lepaskan, ilmu nazari, dan juga bukan daruri. Mana ilmu yang nazari yang perlu berhajat kepada fikir dan tilik bagi kita dapat tahu, bagi kita dapat faham. Kan contoh seperti yang kita belajar dulu, macam kita kata apakah adakah Allah Ta'ala tu bersifat yang kudrah. Bila kita tengok pada dalil, tengok pada alam ni, kita tahu Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Tu panggil secara nazari, dan bukan juga secara daruri, yang tidak perlu pada fikir dan tilik. Semua tu itu adalah sifat ilmu Allah SWT. Itu kalau yang semua tadi itu ilmu makhluk, tapi tidak pada Allah Ta'ala. Sebab ilmu tadi, kalau cara usaha tadi, semua tu ada terdahulu jahil, mereka tak tahu, lepas tu baru tahu. Tu tidak ada pada Allah Ta'ala. Tidak ada terdahulu jahil pada Allah SWT. Kemudian maksudnya wal hayatu, dan sifat yang keempat pada sifat ma'ani, sifat ma'ani, ataupun pada sifat 20, berapa dah? Dia 8, 9 10 kan. Sifat hayatu, ataupun sifat yang hidup, ataupun penghidup. Dia apakah maksud sifat hayah pada Allah Ta'ala? Ini sifat hayah maknanya sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun tusahihu liman qamas al-idra, liman qamas bihil idraka. Iaitu sifatun lahu ta'ala, sifat bagi Allah Ta'ala yang mana? Yang azaliyatun, sifat yang azali, ni qadim, yang bukannya baru. Kalau kita, sifat kita baru. Lagi maujudatun, sifat yang masa maujud, yang ada. Lagi yang mana? Tusahihu liman qamat bihil, tusahihu yang mengesahkan. Sifat ni akan mengesahkan, mengharuskan, ni pada akal lah. Dia seolah akan mengesahkan liman qamat, bagi siapa yang berdirilah dengan mat ini, berdirilah sifat ni dengan dia. Al-idraka akan idrak, akan mengesahkan sifat idrak, sifat mendapatkan. Sifat idrak yang seperti sama, basar, melihat, mendengar. Maksudnya dengan ada sifat-sifat ni akan salah. Siapa yang bersifat dengan sifat hayah ni, dia tu ada sifat idrak. Sifat idrak ni sifat-sifat makni itulah, boleh mendengar, berkata-kata, melihat, dan lain sifat makni tu. Jadi kalau kita tengok pada makhluk ni, bagi contohlah,
Kalau tak ada sifat hidup, maka orang tu tak dapat melihat, tak dapat mendengar dan sebagainya. Begitulah. Sifat ni dia seperti seolah mengesahkan pada akal saja, mengesahkan yang bersifat ta'ala dengan sifat-sifat ma'ani yang lain tu. Sifat panggil sifat idrak. Jadi hidupnya Allah Ta'ala ni, hidupnya Allah Ta'ala bukanlah dengan roh. Yang kita tak boleh kata hidup Allah Ta'ala dengan roh. Kalau bukan seperti kita makhluk ni, kita perlu ada roh baru nak boleh hidup. Tapi tidak. Bahkan hidupnya Allah Ta'ala tu dengan zatnya. Maksudnya Allah Ta'ala tu hidup dengan tanpa wasitah satu pun. Tiada perantaraan sesuatu yang lebih daripada zatnya. Maksudnya hidup dengan zatnya, bukan dengan roh seperti makhluk ni. Wa hayatu laysat bi ruhin bal hayatu li zatihi. Bahkan hayat hidup Allah Ta'ala tu dengan zatnya, min ghairi wasitatin syai'in, bi wasitati syai'in, dengan tanpa perantaraan sesuatu. Zaidin alaihi, yang lebih di atas zat tersebut. Sebab itulah Allah Ta'ala tidak datang padanya kematian bersalah dengan kita makhluk, sebab kita hidup dengan roh. Jadi bila dicabutkan roh, maka kita mati. Maka tidak pada Allah SWT. Ini tak boleh kita kata Tuhan tu hidup dengan roh, walaupun kata roh yang qadim sekalipun, tidak, bukan dengan roh. Dan sifat ayah ni tidak bertakluk dengan satu. Betul dia kata wahia la tata'allaqu bi syai'in. Wahia ni al-hayah, sifat hidup ni la tata'allaqu bi syai'in, tidak bertakluk dengan satu. Seperti sifat kudrah, iradah, yang lepas tu semua ada takluk masing-masing. Tapi tidak, sifat ayah ni hanya tak ada, maksudnya tak ada perkara yang lebih pada berdirinya pada zat. Dia ada pada zat saja, tidak ada kerja lain yang dia buat selain pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tidak bertakluk dengan sesuatu. Dan sebab ayat ni lah panggil sebab akliyun. Sabun akliyun fi sifatil ma'ani, bagi sebab daripada akal yang bahasa akal. Sabun akliyun, wahia sabun akliyun fi sifatil ma'ani, pada sifat ma'ani. Kita ada sifat ma'ani, kudrah, iradah tadi semua, kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, mesti adanya sifat ayah ni pada akal kita. Mana dengan ada sifat ayah ni, maka adalah sifat-sifat ma'ani, ma'ani yang lain. Kalau tak ada, kalau kita nak contoh pada makhluk yang kalau tak ada dah tak hidup, maka dia tak dapat berkata, tak dapat lihat, mendengar dan sebagainya. Itu. Dan seterusnya ialah wasam'u. Sifat seterusnya wasam'u wal basaru. Wasam'u wal basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudati. Wasam'u dan sifat sama', sifat mendengar ataupun pendengar. Apakah dikatakan sifat sama' ni? Itulah sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun qa'imatun bizatihi. Sifat bagi Allah Ta'ala yang azaliyah, azali, yang qadim, yang tiada permulaan, ya, pada wujud je, aja sejak azali. Lagi mawjudatun, lagi yang mawjud, yang masa ada. Kalau dibuka hijab, kita dapat lihat adanya sifat tersebut pada zat Allah SWT. Lagi yang mana qa'imatun bizatihi, ada pada zat Allah. Muta'alliqatun bijamil mawjudati, sifat ni bertakluk dengan sekalian mawjudat, dengan segala perkara yang mawjud. Kita lepaskan segala perkara ni, ada yang mawjud, ada yang panggil hal, ada amru itibari dan maklum, perkara yang tiada. 4 perkara tu.
Jadi sifat ni bertakluk kerjanya dengan perkara yang perkara yang mawjud. Nanti akan depan tu, matan depan tu. Dia kata al-muta'alliqah ni bijami' mawjudati, yang bertakluk dengan sekalian dengan perkara yang mawjudat, perkara yang ada ni. Jadi perkara mawjud tu daripada zat, misalnya pada zat-zat jisim kan, dan zat tu tak kira sama ada zat makhluk, zat Allah Ta'ala, semua tu berada dalam zat, maknanya Allah Ta'ala boleh lihat segala zat tersebut. So ada zat ilahiyah dan sifat ilahiyah, sifat yang wujudi. Allah Ta'ala boleh lihat sifat-sifatnya sendiri, sifat yang wujudi, yang benda-benda yang mawjud, sifat sama' Allah Ta'ala, sifat basar, ia boleh tengok dengan sifatnya sendiri. Dan juga benda yang mawjud kan, termasuk benda yang mungkin, seperti makhluk-makhluk yang mawjud ni, yang ada, tu semua bertakluk dengan sifat. Itu benda yang pada zat. Begitu dengan aswat, segala suara. Maksudnya sifat ni bertakluk juga dengan segala suara-suara. Suara pun Allah Ta'ala boleh lihat suara. Mungkin kita nampak macam kurang agak pelik kan, macam mana kita boleh lihat suara. Tapi itulah sebab suara tu benda yang mawjud. Jadi bertakluk juga dengan sifat sama Allah SWT. Yang seperti walaupun kita fikir, sebenarnya kalau fikir tadi buat kajian pula kan, kalau kita nak buat juga kan, nak fikir macam mana boleh kan boleh lihat suara ni, sebenarnya masuk akal juga sebenarnya kalau kita buat kajian kan. Sebabnya suara tu mata kita ni, mata kita ada panggil, ada batasan, dia tak dapat lihat semua perkara. Dia ada cahaya-cahaya yang mana gelombang yang kita dapat lihat. Sebab gelombang ni banyak, ada cahaya kan, cahaya panggil visible light, panggil cahaya yang boleh lihat. Ada panggil ultraviolet, ada panggil infrared, ada panggil microwave. Semua tu bahagian-bahagian cahaya, banyaklah kalau kita belajar sains ada. Jadi mata kita hanya boleh lihat invisible light je, panggil gelombang yang pada julat, invisible light, mana perkara yang visible light, perkara yang cahaya yang boleh lihat. Sebanyak lagi cahaya yang kita tak dapat lihat, atau gelombang-gelombang yang mana kita tak dapat lihat. Jadi Allah Ta'ala sebab tak ada batasan, jadi boleh lihat gelombang, ataupun benda tu tak dapat, mata kita tak nampak, taksirnya Allah Ta'ala tidak nampak. Dia ada apa? Ada dalam rancangan kan, rancangan apa, National Geographic, kita boleh lihat dulu. Jam ni rosak sikit. Mana ada orang tu je Allah Ta'ala beri kelebihan, dia buat ada orang kajian, dia boleh lihat cahaya, gelombang bunyi. Bila dipukul satu benda katakan, dia nampak bunyi tu macam tersebar. Lepas tu tengok kalau bunyi tu frekuensi berapa, warna lain misalnya, dia boleh bezakan antara bunyi-bunyi tu. Tapi dia macam boleh nampak bunyi. Nak kata ada juga kan, mana makhluknya Ta'ala bagi kelebihan. Tu nak kata benda tu bukannya benda yang mustahil. Dia Ta'ala boleh nampak zat, segala zat ni, jisim, badan tu badan, dan segala suara. Dia termasuk kata benda yang wujud ni adalah warna-warna kan, seperti warna putih, hitam dan sebagainya. Dan juga termasuklah bau-bauan. Ni bau pun boleh dilihat walaupun kita tak nampak kan, mata kita memang makhluk memang lemah. Begitu juga rasa. Rasa-rasa tu pun benda yang wujud pun boleh, Allah Ta'ala boleh Astagfirullahaladzim, ni maksud sama
Tersalah bahas. Oh, tak boleh. Kena ulang balik macam tu. Sikit. Tadi maaf sifat samak. Sifat mendengar kan. Jadi Allah Ta'ala mendengar. Tadi tu bahas sifat basar, kita masih sifat samak lagi. Dah terlajak. Sifat samak. Ya, Allah Ta'ala mendengar perkara zat dan segala suara Allah Ta'ala boleh dengar. Segala zat Allah Ta'ala boleh dengar walaupun benda yang zat, benda yang tubuh badan kita tak dapat dengar kan. Boleh tak kita dengar bunyi kerusi? Tak dapat. Tapi Allah Ta'ala boleh dengar zat-zat tersebut. Sebab memang pendengaran kita ada julat tertentu, mana kita tak dapat dengar gelombang yang luar pada julat pendengaran kita. Dan kalau kita belajar sains pun 20 Hz hingga 20 kHz. Jadi yang luar pada tu kita tak dapat lihat, kita tak dapat dengar. Jadi Allah Ta'ala boleh dengar segala zat-zat dan juga segala suara-suara. Tu pastilah Allah Ta'ala boleh dengar. Semua benda yang wujud yang ada ni Allah Ta'ala boleh dengar. Sama dia bersuara ataupun tidak bersuara. Semua benda tu yang bangsa ada. Termasuk tadi kata warna-warna. Itu sebenarnya kita dapat nak fikir macam mana boleh dengar warna. Tapi itulah hebatnya Allah Ta'ala boleh dengar. Warna ni mungkin ada suara juga. Ada boleh dengar juga. Termasuk dalam takluk samak. Warna hitam ke putih sebagainya. Yang termasuklah benda yang mawujud ni segala bau. Dan juga termasuklah segala rasa-rasa pahit, manis, kelat dan sebagainya. Itu masih berada dalam takluk samak. Adapun panggil al-akwan. Akwan ni je lawan pada maujudat kan. Kalau kata maknanya Allah Ta'ala boleh dengar perkara yang maujudat yang ada. Tapi perkara yang akwan, kaun ni atau perkara umur panggil amru tibari, umur al-tibari, masa yang perkara yang bahasa kira-kira. Perkara tu hakikatnya tak ada pada luaran. Pada akal kita, fikiran kita dapat lihat benda tu seolah ada. Sebab fikirkan benda tu macam ada pada fikiran kita je. Seperti akwan ni panggil akwan kan, kaun, jamak kaun. Seperti ijtimak, berhimpun, bercerai. Pada fikiran kita ada berhimpun, bercerai. Tapi pada luaran kita tak boleh nak tunjukkan mana satu berhimpun, bercerai tu. Gerakan diam, gerak diam tu panggil amru itibari. Kan? Kalau kita kata benda satu kipas bergerak, mana tunjuk gerak tu tak dapat nak tunjuk. Tapi yang kita dapat tunjuk bilah kipas tu, tapi gerakan tak. Jadi benda tu semua tidak bertakluk dengan samak dan juga dengan basar. Sebab itu panggil perkara yang panggil al-umur al-i'tibariyah. Perkara yang maksud amrun i'tibari. Jadi yang dilihat tu perkara yang bersifat dengan perkara tersebut, dengan akwan tadi, akwan. Supaya kita contoh kita tak lihat apa kita lihat. Adakah kita nampak gerakan ke ataupun mutaharik, benda yang bergerak. Kita dapat lihat benda yang bergerak, benda yang bersifat dengan gerakan tu. Dia gerakan memang tak ada pun pada luaran sebenarnya. Mana yang kita dapat lihat tu benda yang bersifat dengan amri tibari tadi, mutaharik, as-sakin, yang diam. Perkara benda yang diam tu yang dapat dilihatnya ataupun dapat didengar. Maksudnya takluk dengan samak dan basar. Tukar tadi ya. Yang kita bahas samak ni. Dan samak ta'ala, kita habis sikit lah samak ni. Sifat samak ta'ala bukanlah dengan wasitah, bukan dengan alat. Macam kita dengar dengan telinga, ta'ala dengar bukannya dengan telinga, bukannya dengan adanya cuping telinga, tapi dengan sifat samak itu sendiri. Jadi kalau kita, sebab kita ni lemah kan, kita dapat dengar dengan perlukan alat. Jadi kalau alat kita terosak, maka kita tak dapat mendengar, sakit telinga dan sebagainya. Jadi pekak
Tapi itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Tidak berlaku kerosakan ataupun cacatan pada pendengaran. Ni tu, kena ambilkan basar. Tak boleh dah. Jadi kita dapat tahu lah berapa sifat-sifat Allah SWT. Jadi bila kita tahu Allah Ta'ala tu bersifat dengan sama, basar yang kita lepas, sifat ilmu. Jadi maknanya kita kena lihatlah dengan mata kita hakikat yang bersifat dengan sifat ilmu. Yang hakikat itu ialah daripada Allah Ta'ala lah yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Jadi Allah Ta'ala jadikan sifat itu ada pada makhluk. Kita ada hidup, kita boleh mendengar, kita boleh ada yang ilmu. Itu sebagai Allah Ta'ala nak menzahirkan. Itu panggil adalah sebagai mazhar, tempat penzahiran pada sifat Allah SWT. Macam Allah Ta'ala nak dengan Allah Ta'ala meminjamkan sifat tersebut pada makhluk, maka kita dapat kenal Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala tu bersifat dengan sama, basar, ilmu dan sebagainya. Maknanya bila kita lihat sifat-sifat ma'ani ni pada makhluk, kita tengok orang, kita ni berilmu contohnya, kita ingatlah itu hanyalah pinjaman Allah Ta'ala. Hakikatnya ilmu tu lah sifat Allah Ta'ala. Kita ni ada ilmu pada kita hanya sebagai kiasan majazi saja, hanyalah kita ni meminjam, bukannya kita bersifat. Maknanya kita ni tidak ada ilmu pun. Hakikat yang berilmu tu ialah Allah SWT. Jadi bila kita tengok gitu, maknanya kita dapat lihatlah semuanya datang daripada Allah SWT. Dan seterusnya ialah as-sama' wal basaru. InsyaAllah sambung esok. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa fa'alna tanabba zina alhamdulillah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Oh, lupa ada soalan. Dah ni? Dah petang? Ulang lagi? Dah tutup? Ulang lagi? Soalan kata, adakah kita wajib menghafal sifat 20? Jadi memang kita tak wajib sebenarnya kita menghafal sifat 20. Yang wajib ialah kita tahu, kita iktikadkan sifat tersebut. Contoh kita kata, orang tanya adakah Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrah? Jadi kita boleh jawab ya. Macam kita iktikad Tuhan tu bersifat dengan kudrah misalnya. Jadi kita yang kita mesti tahu lah dalil. Macam kita kata ya, dalilnya alam ini. Tu yang wajibnya. Dan selain daripada itu, menghafal sebagainya tidak wajib. Maksudnya kita wajib tahu dan iktikadkan, dan wajib tahu dalilnya secara umum je, alam ini. Tapi kalau kita hafal tu satu kelebihan, bukan kata tak payah hafal langsung lah macam tu. Sehingga bila kita hafal tu lah akan memudahkan kita nak memahami sifat 20. Yang pengalaman masa belajar tu, mula-mula belajar pondok ni, bila dah kita hafal sifat 20 tu, baru dapat nampak panggil hubungan antara sifat-sifat tersebut. Jadi lagi tak hafal tu mungkin kita jadi tak nampak ni belajar mana ni sifat ni duduk belah bahagian mana. Jadi sepanggil terkeliru lagi. Bila kita hafal, insya-Allah akan mudah kita nak memahami sifat 20 ni. Jadi baik kita hafal lah kan, sebaik-baiknya. Bukan susah pun nak hafal ni, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab.